Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Ahmad dan saya akan membentangkan iaitu alat keluar jauh. Gabungan kami terdiri daripada Asfar, Patrice, Haris dan akhir sekali iaitu saya Ahmad. Kita akan masuk pada 3 tajuk iaitu nama peralatan, fungsi peralatan dan akhir sekali jenis gelombang yang terlibat. Alat kolan jauh atau lebih dikenali sebagai remote control ialah peranti kecil yang telah merevolusikan cara manusia berinteraksi dengan pelbagai peralatan elektronik sejak diperkenalkan secara meluas pada abad ke-20. Nama ini mencerminkan keupayaannya untuk mengendalikan sesuatu dari jarak jauh tanpa perlu menyentuhnya secara langsung. Kita akan masuk pada fungsi peralatan. Fungsi utama alat kolan jauh adalah untuk membolehkan pengguna mengendalikan peranti atau sistem dari jarak jauh dengan menekan butang pada alat tersebut. Ia memudahkan pelaksanaan arahan seperti menghidupkan, mematikan, melaraskan tetapan atau menukar mod sesuatu peralatan tanpa perlu berada berdekatan. Dengan itu, alat ini meningkatkan keselesaan dan kecekapan dalam sistem penggunaan harian peranti seperti televisyen, pendingin hawa dan sistem audio. Seterusnya ialah jenis gelombang terlibat. Alat kolan jauh biasanya menggunakan gelombang inframerah atau IR untuk menghantar isyarat kepada peranti. Gelombang ini adalah sejenis gelombang elektromagnet yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia dan membawa arahan dalam bentuk denyutan cahaya. Saya akan memasuk pada keterangan projek iaitu ada 4 ciri-ciri gelombang, pengoperasian peralatan, hubungkan pengoperasian peralatan bersama ciri-ciri gelombang yang terlibat dan akhir sekali kesan gelombang. Pertama sekali ialah ciri-ciri gelombang. Terdapat 4 ciri-ciri gelombang. Yang pertama sekali, gelombang yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia. Ia berada di luar spektrum cahaya tampak. Yang kedua, gelombang yang membawa haba yang sering dikaitkan dengan tenaga haba. Yang ketiga, gelombang berjarak pendek, kesan pada jarak dekat dan memerlukan halangan yang jelas. Dan akhir sekali, gelombang yang dipantulkan dan diserap oleh permukaan yang tertentu seperti cermin atau bahan yang gelap. Seterusnya adalah pengoperasian alat kawalan jauh ini. Pertama sekali, penekanan butang tertentu pada alat kawalan jauh. Kedua, setiap butang menghantar isyarat inframerah berbentuk kod digital. Ketiga, isyarat dihantar ke arah peranti sasaran seperti televisyen atau kipas. Keempat, peranti menerima dan mentafsir kod isyarat tersebut. Dan akhir sekali, arahan dilaksanakan seperti menghidupkan atau mematikan peranti atau melaras fungsi seperti kelantangan, saluran atau suhu. Seterusnya ialah hubungkan pengoperasian peralatan dengan ciri-ciri gelombang inframerah. Yang pertama, pengoperasian tidak mengganggu secara visual kepada pengguna kerana sinar inframerah tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, hanya boleh berfungsi pada jarak pendek kerana had jarak gelombang inframerah. Dan akhir sekali, sinaran biasanya beroperasi bersinar lurus pada alat yang dituju, tetapi juga boleh dipantulkan kepada cermin untuk menghantar isyarat. Seterusnya dan akhir sekali adalah kesan gelombang. Yang pertama, memberi kesan haba kepada objek atau permukaan yang disinari. Yang kedua, pendedahan berlebihan boleh merosakkan tisu kulit dan mata pada intensiti yang tinggi. Ketiga, digunakan dalam rawatan haba untuk fisioterapi kerana kesan panasnya. Yang keempat, boleh menyebabkan iritasi atau kekeringan mata jika terlalu lama terdedah. Dan akhir sekali, mempengaruhi sensitif haba boleh merosakkan peralatan elektronik tertentu jika tidak dilindungi. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Thank you for listening and have a great day.